Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pendengar pada pagi ini. Pada hari ini saya akan menyentuh sedikit isu berkaitan dengan pusat sumber sekolah. Khususnya di sekolah ini iaitu sekolah SMK Mutiara Sekolah Sukan Negeri. Pusat sumber sekolah seperti yang kita maklum merupakan pusat maklumat, pusat akses maklumat yang disediakan secara sistematik dan efisien untuk membantu pembelajaran sepanjang hayat. Oleh itu, pada hari ini untuk membincangkan dengan lebih fokus lagi, di sini kita akan bersama dengan Tuan Pengetua SMK Mutiara, Encik Yahya bin Ahmad Putih, untuk kita sama-sama meneroka tentang peranan pusat sumber di sekolah itu. Selamat pagi Tuan Pengetua. Ya, selamat pagi. Ya, apa khabar? Bagus. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat belaka ya. Okay, pada pagi ini saya ingin mengemukakan soalan yang pertama. Okay, apakah sebenarnya pada pandangan Tuan Pengetua peranan sesebuah pusat sumber di sekolah? Terima kasih kepada Cikgu Samsia Ambo yang juga merupakan guru perpustakaan dan media SMK Mutiara Hebat, iaitu Sekolah Sukan Negeri. Ya, kepada para penonton, para pendengar pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Menjawab kepada persoalan yang telah diutarakan sebentar tadi berkenaan dengan peranan pusat sumber. Sebenarnya pusat sumber mempunyai peranan yang besar pada hari ini. Jika dahulu pusat sumber ini dia berdiri sebagai satu entiti yang tersendiri, sebab pada waktu dahulu belum ada lagi teknologi moden ya. Namun pada hari ini kita teknologi semakin berkembang dan peranan pusat sumber juga semakin berkembang luas. Ya, pusat sumber sebagai satu gedung ilmu, ya, bukan saja menghimpunkan himpunan buku-buku yang ada, tetapi satu perkara yang lebih luas dan lebih besar. Pusat sumber era kini mempunyai peranan yang lebih besar, iaitu membekalkan maklumat secara bentuk bercetak dan bukan bercetak. Bukan bercetak itu meliputi yang lebih luas di sana. Teknologi yang boleh diakses oleh murid melalui komputer dan internet. Di situ peranan pusat sumber masa kini ya. Kalau Cikgu Samsia lihat pada zaman kita, sebelum itu internet belum lagi wujud, kita menjadikan pusat sumber sebagai satu-satunya tempat kita mendapatkan maklumat, apa juga maklumat, baik buku, baik majalah, serta kita mengakseslah daripada surat khabar yang ada di pusat sumber pada ketika itu. Lebih kepada bahan bercetak. Lebih kepada bahan bercetak, tetapi peranan pusat sumber sekarang ini dia lebih luas. Ya, kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu bukan saja daripada bahan bercetak. Di pusat sumber itu kita boleh mendapat capaian maklumat melalui teknologi internet. Ya, kita type saja maklumat apa yang kita mahu, di situ kita akan mendapat maklumat yang kita inginkan. Itu perkembangan teknologi, perkembangan pusat sumber ya, Cikgu Samsia pada hari ini yang terpaksa berkembang mengikut konteks masa. Jadi itulah pandangan awal daripada saya. Terima kasih. Selaras dengan perkembangan tersebut, maka pusat sumber sekolah juga harus bergerak seiring untuk bersaing untuk menjadi pusat sumber maklumat yang efisien. Ya, betul. Jadi seterusnya ingin saya bertanya, apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh pusat sumber sekolah pada abad 21 ini? Okey, terima kasih ya. Saya tidak akan bercakap dalam konteks pusat sumber sekolah lain ya, sebab program ini pun lebih kepada melihat bagaimana hasrat sekolah untuk membangunkan pusat sumber yang sedia ada. Dalam konteks sekolah ini, saya melihat bahawa perkara yang paling penting, isu yang perlu kita semua tangani,
isu yang perlu saya tangani selaku ketua di sekolah ini ialah kemudahannya lah. Ya, kemudahan itu sangat penting. Kita mewar-warkan berkenaan dengan murid perlu mendapatkan akses yang mencukupi. Sejauh mana kita dapat menyediakan kemudahan itu kepada murid, ya. Dan cabaran tersebut menjadi peranan yang besarlah bagi pihak sekolah bagi menyediakan kemudahan internet yang boleh diakses oleh murid, capaian yang tidak terbatas, capaian internet yang tidak terbatas, tanpa sepadan itu supaya murid-murid kita ini mempunyai, boleh dikatakan murid yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, dan kita tidak membataskan pengetahuan murid itu, ya. Dan selain itu suasana apabila kita masuk ke pusat sumber, kita ingin menjadikan pusat sumber kita itu sangat kondusif, ya, sangat kondusif, dan kita pun rasa seronok nak belajar. Jika dahulu pusat sumber sering dimomokkan, kalau pusat sumber mesti penuh dengan buku itu pun di sana buku, di sini buku, dan menyebabkan sampai ada kalanya buku lebih banyak sehingga tempat untuk duduk pun agak berkurangan. Ya, jadi kita ingin melahirkan suasana yang kondusif dengan susun atur yang lebih kemas, susun atur yang lebih kata orang sesuailah untuk menjadikan murid selesa dan dapat mendapatkan pengetahuan itu dengan keadaan yang santai, dalam keadaan yang mereka tidak rasa macam sesak dengan keadaan fizikal yang tidak menyenangkan, ya, itu. Baiklah. Tetapi kan Cikgu Samsia, dalam konteks ini saya menambah, ya, dalam konteks inilah saya ingin menyuruh kepada komiti di luar sana, ya, untuk sekolah mendapatkan kemudahan itu sangat sukar juga, ya, sebab kita pun kita faham dengan peruntukan yang sedia ada, kan, yang kita lebih fokus kepada pembelian bahan bacaan, ya, tambahan pula kita ini lebih sudah bertukar silibus, kan, KSSM, jadi kita lebih banyak menumpukan kepada bahan akademik, ya. Dan di sinilah saya ingin mohon kerjasama kepada komuniti yang ada di luar sana untuk dapat membantu kami dalam memastikan pusat sumber kami ini mempunyai keupayaan, ya, untuk bersaing dengan pusat sumber yang sudah sedia ada. Ya, itu saja, Cikgu Samsia. Baiklah, tidak dinafikan bahawa infrastruktur sesebuah pusat sumber sekolah itu mampu menarik minat warga sekolah untuk mengunjungi pusat sumber itu sendiri. Okay. Untuk yang seterusnya, ingin saya bertanya kepada Tuan Ketua, apakah hala tuju pusat sumber sekolah, terutamanya di sekolah ini, yang ingin Tuan Ketua capai? Menarik soalan itu, ya. Ini macam soalan bonus pula, ya. Ada maksud ni soalan ini. Ya, sebenarnya begini, ya. Apabila bercakap tentang hala tuju, ini paling penting untuk SMK Mutiara ini. Hala tuju yang ingin saya mahu untuk pusat sumber ialah kita bergerak ke arah dunia digital. Saya selaku pengetua di SMK Mutiara menggalakkan sepenuhnya pelibatan warga sekolah dalam dunia digital. Sebab itu saya menggalakkan kita membudayakan elemen digital ini dalam semua aspek. Ya, kita kena tonjolkan pembudayaan itu dalam semua gerak kerja aktiviti kita. Ya, kerana kita tidak boleh statik. Dunia semakin bergerak, teknologi semakin pantas berkembang. Jadi kita kena mengikuti perkembangan itu. Selain itu, saya juga ingin meminta, ya, kita sama-sama menjadikan pusat sumber itu bukan satu-satunya tempat utama untuk memberikan maklumat. Kita ingin menjadikan bahawa sekolah itu sendiri adalah pusat sumber. Apakah maksud sekolah itu adalah pusat sumber? Maknanya di sini, maklumat itu bukan sahaja kita dapat daripada pusat sumber semata-mata, tetapi boleh diperoleh di mana-mana tempat di lokasi sekolah.
Kita mungkin pergi ke blok A, di situ ada maklumat terpapar. Kita pergi ke maklumat B, kita ada menyediakan maklumat. Jadi seluruh sekolah ini adalah pusat sumber terbaik untuk menjadikan anak-anak murid kita ini mempunyai maklumat-maklumat yang boleh mereka aplikasikan dalam pembelajaran mereka. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya melihat Cikgu Samsiah bahawa sekolah kita adalah sekolah sukan. SMK Mutiara adalah sekolah sukan negeri. Jadi mungkinlah di kepala saya ini membayangkan konsep pembangunan pusat sumber kita ini lebih kepada berorientasikan sukan. Contoh, bahan bacaannya, kita akan menyediakan bahan bacaan yang ada, dan konsep tata hiasnya mungkin di satu-satu sudut, bukan semua lah. Nanti kalau semua macam gedung sukan lah pula kan. Okay? Jadi kita sediakan yang di tempat-tempat yang bersesuaian, di sudut yang bersesuaian untuk memberi maklum kepada pelawat atau sesiapa saja yang datang berkunjung ke pusat sumber bahawa kita adalah sekolah sukan negeri, satu-satunya sekolah di Labuan yang dinobatkan sebagai sekolah sukan negeri. Ya. Dan perkara yang seterusnya kita bergerak bukan sahaja saya ingin mempunyai harapan sebenarnya pusat sumber SMK Mutiara ini bukan sahaja bergerak di peringkat sekolah dan di peringkat negeri, tetapi harus juga bergerak dengan lebih jauh, dengan lebih pantas ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Mungkin ini tidak mustahil kerana dalam dunia yang sekarang ini, dunia tanpa sepadan, kita boleh mengadakan aktiviti yang mencakupi yang lebih luas. Ya, mungkin kita boleh mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Malaysia ini dengan menggunakan teknologi sedia ada seperti Google Meet dan sebagainya. Dan yang terakhir, bagi saya sudah tiba masanya untuk kita menjenamakan pusat sumber sekolah menengah kebangsaan Mutiara. Kita harus mencari satu nama yang sesuai untuk menjadikan pusat sumber kita ini ada nama yang terpilih dan untuk kita angkat ke peringkat yang lebih seterusnya dan mampu bersaing ke tahap yang lebih tinggi lagi. Itu saja harapan besar harapan ni Cikgu Samsiah. Tapi kita akan bekerja secara kolektif, secara berpasukan untuk memastikan bahawa pusat sumber SMK Mutiara Hebat ini kekal hebat dan pastinya juara tertahan. Ya, Mutiara Hebat, juara tertahan. Tagline untuk SMK Mutiara. Ya, saya kembalikan kepada Cikgu Samsiah. Ya, besar sekali harapan tersebut. Kita harap dapat mencapainya. Mungkin tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Asalkan kita berusaha, pasti ada jalan menuju kejayaan. Dan hasrat itu haruslah dibawa bersama-sama warga sekolah. Bukan hanya satu pihak sahaja. Jika kita bekerja sama, memang tidak ada yang mustahil. Oleh itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas kesudian untuk kita berbual pada pagi ini. Okay, sekian saja pengubual kita pada hari ini. Kita jumpa lagi lain kali. Okay.